Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Qala Allah Ta'ala, famanallahu alaina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kami bil maghfirati war rahmah, yaitu dengan maghfirah, pengampunan dan rahmat. Wa waqana azab as-samum. As-samumu hiya ar-rih al-harah allati tudkhal al-masam. Samum ialah merupakan angin yang panas yang dicampur dengan racun. Fasummiya biha nar jahannam li'annaha bihadhis sifah. Maka dinamakan narus samum itu ataupun neraka jahannam itu dengan nama narus samum kerana ia mempunyai sifat-sifat sedemikian, yaitu sifat panas, angin yang panas, dan juga dicampur dengan racun. Wa qalu ta'ala inna kunna min qablu. Sesungguhnya kami sebelum itu, yakni sebelum mati dan bertemu Allah, min qabli liqa'illahi ta'ala wal masiri ilaihi ya'nauna fid dunya, sebelum menemui Allah dan kembali kepadanya, yang dimaksudkan mereka ialah semasa hidup di dunia. Nad'uhu, na'buduhu, kami menyembahnya, wala na'budu ghairah, dan kami tidak menyembah selain padanya. Wa nas'aluhul wiqayah, dan kami memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal barrul, yakni al-barru makna al-muhsin, sesungguhnya ia maha baik. Ar-rahim bermakna al-azimur rahmah, alladhi idza ubida athaba wa idza su'ila ajaba. Maknanya Ar-Rahim azimur rahmah, alladhi idza ubida athaba, yang mana apabila dia disembah, Allah akan memberi ganjaran. Wa idza su'ila ajaba, dan apabila diminta, Allah akan mengurniakan ataupun makbul. Faqala Allah Ta'ala, fadzakir, fathbut, kekalkan, ala tazkirin nas, teruskan memberi peringatan. Fadzakir ya Muhammad, teruskan memberi peringatan kepada manusia. Wa mau'izatihim, dan mengajar mereka. Fama anta bi ni'mati rabbik, dan kamu bukanlah disebabkan oleh nikmat Allah itu, bi rahmati rabbik wa in'amihi, dan Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu, yakni nikmat an-nubuwah, wa rajahatil akli, dan akal yang waras, akal yang bijak. Bikahinin, bukanlah seorang tukang tilik ataupun orang gila. Maksudnya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenabian, dan juga rajahal akli, akal yang bijak, maka engkau bukanlah bikahinin wala majnun, seorang yang digelar tukang tilik ataupun kahin, tukang nujum, wala majnunun, dan bukan juga seorang gila, kama za'amu, sebagaimana mereka dakwa. Jumlah ini dari segi i'rab fi maudhi' al-hal, terletak di tempat hal. Wat takdir lasta kahinan, takdirnya lasta kahinan, kamu bukanlah seorang tukang tilik, wala majnunan, dan bukan juga seorang yang gila, multabisan bi ni'mati rabbik, tetapi kamu merupakan orang yang
mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Am yaquluna, ataupun mereka berkata, wa syairun natarabbasu bihi raibal manun. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Natarabbasu bihi raibul manun, yakni maksud raibul manun ialah hawadithud dahri, iaitu kejadian alam ataupun waktu, masa, kejadian-kejadian yang berlaku. Ai nantazir, maksudnya nantaziru nawaibaz zaman, kami akan menunggu masa. Suatu masa dia akan binasa ataupun dia mati, kama halaka min qablih, sebagaimana matinya orang-orang sebelumnya, min syu'ara, di kalangan para penyair, seperti Zuhair wan Nabirah, sebagaimana Zuhair dan An-Nabirah, di mana kedua-dua mereka ini terkenal dengan syair mereka. Mereka merupakan penyair di zaman jahiliyah, dan suatu lama-kelamaan mereka juga akan mati. Jadi orang-orang musyrikin ini mengharapkan bahawa mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang syair. Bila syair, suatu masa dia akan mati, sebagaimana berlaku kepada Zuhair dan Nabirah. Maka Muhammad juga mereka anggap, mendakwa bahawa Muhammad juga seorang penyair sebagaimana Zuhair dan Nabirah. Wa am fi awalil hadhil ayah munqati'ah. Huruf am yang terletak di hadapan ayat-ayat ini munqati'ah, iaitu munqati' bermakna bal, yang membawa makna bal. Bahkan wal hamzah tufidu al-idrab wal istifham. Adapun hamzah pada am itu, iaitu am itu maksudnya tufid al-idrab wal istifham, iaitu dalam bentuk soalan ataupun pertanyaan. Qala Allah Ta'ala, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrikin itu, tarabbasu, tunggulah kamu. Jika kamu semua minta aku menunggu, kamu semua kata mau melihat, menunggu dan melihat aku akan binasa, maka Allah perintah supaya Nabi Muhammad SAW jawab kepada kata-kata mereka, qul, katakan wahai Muhammad, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, tunggulah kamu dan aku juga akan menjadi seorang penunggu sebagaimana kamu. Atarabbasu halakukum, aku akan menunggu dan menunggu dan ingin menyaksikan kebinasaan kamu, kama tarabbasuna halaki, sebagaimana kamu menunggu kehancuranku ataupun kematianku. Am ta'muruhum ahlamuhum, ataupun orang-orang musyrikin itu diperintah ataupun diarah oleh akal-akal mereka, bihadza, iaitu dengan tanakut. Bihadza tanakut, maknanya adakah akal-akal mereka mengarahkan mereka supaya mengucap sedemikian, iaitu atanakut, percanggahan pandangan mereka, fil qauli, wa huwa qauluhum kahinun wa syairun ma'a qaulihim majnun. Mereka mengatakan Nabi sebagai tukang sihir, tukang tilik. Kumpulan lain pula menyatakan bahawa Nabi syair. Jadi kedua-dua ini yang mana satu? Ma'a qaulihim majnun, sedangkan dalam masa sama mereka kata gila. Jadi ini dinamakan tanakutil qaul.
tanaqud fil qaul, iaitu percanggahan dalam pendapat mereka. Baik, sekiranya Rasulullah dituduh sebagai kahin, bagaimana seorang kahin itu boleh majnun? Tidak mungkin. Sekiranya Rasulullah dituduh sebagai penyair, bagaimana penyair ni majnun sedangkan penyair ini adalah orang cerdik? Wa kanat Quraisy yud'auna ahlil ahlam wan nuha. Adapun di saat itu orang-orang Quraisy ini mereka dinamakan yud'auna ahlul ahlam, maknanya mereka dipanggil sebagai orang yang bijak pandai. Am hum qaumun taghun, ataupun mereka itu merupakan kaum yang melampaui batas, mujawizunal had. Taghun maknanya mujawizul had fil inad, iaitu melampaui batas dalam penentangan, atau fil kufri, dalam kekufuran. Ma'a zuhuril haqqi lahum, sedangkan kebenaran itu sudah zahir di hadapan mereka. Wa isnadul amri ilal ahlam majaz. Ini dari segi balaghah. Isnad, limadha usnida al-amru ilal ahlam? Jawabannya majaz. Ini dalam bentuk majaz, bukan hakiki. Am yaquluna taqawwalahu, ataupun mereka, iaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini berkata taqawwaluhu, Muhammad itu telah mencipta, mereka cipta. Ikhtalaqahu Muhammadun, maksudnya Muhammad telah mereka cipta. Al-Quran itu dicipta ataupun mereka cipta oleh Muhammad min tilqa nafsihi, daripada dirinya sendiri, bukan daripada wahyu. Qala Allah Ta'ala bal la yu'minun, bahkan mereka itu hakikatnya mereka tidak beriman. Ai laisa al-amru kama za'amu, bahwasanya sesungguhnya keadaan sebenarnya tidaklah seperti mana mereka dakwa. La yu'minuna, mereka tidak beriman itu liqufrihim, ketidakiman mereka itu disebabkan oleh kekufrihim wa inadihim, kufur dan kedegilan mereka, penentangan mereka. Yarmuna bihadhil mata'in, mereka melemparkan tuduhan-tuduhan seperti ini, ma'a ilmihim bibutlani qaulihim, sedangkan mereka ahli ilmi dan mereka mengetahui bahawa mereka berada di jalan yang sesat, ataupun kata-kata yang batil daripada mereka. Wa annahu laisa bimutakawwil, dan mereka tahu bahawa Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang suka mereka rekakan cerita. Kerana apa? Rasulullah SAW sejak daripada kecil ditinggal di Mekah, dan semua orang Quraisy tahu bahawa Rasulullah seorang yang siddiq, seorang yang amin, beramanah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang dusta. Maka mereka tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah benar. Keengganan mereka di sini bukan disebabkan oleh Rasulullah tidak membawa perkara yang benar, tetapi kerana mereka sendiri yang tidak beriman dan mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Qauluhum wa annahu laisa mutakawwil li'ajzil Arab anhu. Kerana apa? Kerana orang-orang Arab itu mereka tidak mampu membawa datang ataupun memberi satu gambaran ataupun satu ayat seperti mana Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa wahidun minal Arab, dan ditahu bahawa Muhammad Rasulullah SAW salah seorang daripada puak mereka, daripada kalangan orang Arab, dan kemampuan orang Arab ini semua mereka sudah tahu. Maka dengan ini
kekufuran mereka bukan disebabkan sesuatu yang dibawa Nabi itu tidak betul, tapi disebabkan oleh penentangan mereka terhadap Islam ataupun Al-Quran. Falyatu bihadisin mukhtaliq. Maknanya sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini dan menyatakan Al-Quran ini sebagai syair, maka hendaklah mereka datang ayat daripada mereka supaya mereka mencipta satu ayat sebagaimana Al-Quranul Karim. Misli, maksudnya misli Al-Quran. Dhamir mislihi, maka hendaklah mereka membawa datang mukhtaliq mislihi misl Al-Quran in kanu sadiqin, sesungguhnya mereka benar-benar mereka adalah orang yang benar, yaitu benar kata-kata mereka bahawa fi anna Muhammadan taqawwalahu min tilqa'i nafsih, bahawa Nabi Muhammad itu telah mereka cipta daripada dirinya. Maka dengan ini mereka dicabar supaya mendatangkan satu ayat seperti Al-Quran. Sekiranya Muhammad mampu mencipta ayat-ayat ini, maka orang-orang Arab lain juga mereka mampu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencabar mereka supaya membawa datang satu ayat sebagaimana Al-Quranul Karim. Li'annahu bilisanihim, kerana Al-Quran itu bahasa Arab, bahasa mereka, wahum fusaha, sedangkan mereka adalah orang-orang yang fasih ataupun ahli-ahli bahasa. Am khuliqu am uhdisu wa quddiru at-taqdir alladhi alaihim fitratihim, ataupun mereka dicipta, wa quddiru, dan takdiru at-taqdir alladhi alaihim fitratihim min ghairi syai'. Adakah orang-orang kafir ini mereka dicipta lahir bukan daripada ciptaan Allah? Tidak ada dicipta. Mereka jadi, kejadian mereka hanya begitu saja tanpa apa-apa, tanpa pencipta. Min ghairi syai', min ghairi muqaddir, tanpa sang pencipta. Am humul khaliqun, adakah orang-orang kafir itu sendiri mereka mencipta? Yakni am humul ladzi khalaqu anfusahum, ataupun adakah mereka yang mencipta diri mereka? Haitsu la ya'buduna Allah al-khaliq, sehingga mereka tidak menyembah pada pencipta. Wakila akhuliqu min ajli la syai'in min jaza'in wala hisab. Pendapat satu lagi untuk mentafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang-orang kafir, akhuliqu min ajli la syai'in min jaza' wala hisab. Adakah mereka dicipta tanpa apa-apa tujuan? Min jaza'in, tidak ada ganjaran dan tidak ada hisab. Seperti mana ciptaan Allah kepada binatang, haiwan. Am humul khaliqun, ataupun mereka itu merupakan pencipta. Fala ya'tamiruna, lalu mereka tidak perlu taat kepada sesiapa kerana mereka anggap diri mereka pencipta. Am khalaqus samawati wal arda, ataupun orang-orang kafir itu mereka mampu mencipta langit dan bumi. Fala ya'buduna khaliqaha, lalu mereka tidak menyembah Tuhan pencipta mereka. Ataupun tidak, adakah mereka mencipta langit dan bumi? Fala ya'buduna khaliqaha, sehingga orang-orang mereka ini tidak menyembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Bal la yuqinun,
Bahkan mereka yakni la yuqinun la yatadabbarun fil ayat. Mereka tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pengajaran, tidak fil ayat, iaitu dalam ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah mencipta langit dan bumi. Faya'lamuna khaliqahum, sehingga mereka dapat mengetahui penciptanya. Maknanya orang-orang kafir ini mereka tidak mengambil iktibar daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengambil pengajaran daripada ayat tanda-tanda kebesaran seperti langit dan bumi, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khaliqas samawati wal ard am indahum khazainu rabbik, ataupun mereka mempunyai khazanah, iaitu minan nubuwah wa rizq wa ghairihima, ataupun mereka juga mempunyai ilmu daripada nubuwah wa rizq, dan ilmu mencari rezeki wa ghairihima dan lainnya. Wa yakhsawna man sya'u bima sya'u, lalu mereka melakukan apa yang mereka nak dengan siapa mereka hendaki. Am humul musaytirun, yakni al-arbab al-ghalibun hatta yudabbiruna amru rububiyyah, ataupun mereka penguasa, yakni al-arbab, penguasa al-ghalibun, yang berkuasa hatta yudabbiru amra rububiyyah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas Tuhan. Wa yabnauna al-umur ala masyiatihim, dan mereka mencipta sesuatu dengan kehendak mereka, sehingga mereka membina ataupun mencipta perkara-perkara di atas kehendak mereka. Am lahum sullamun mansub yartaquna ila sama, ataupun mereka mempunyai tangga ataupun bangunan tinggi sehingga mereka dapat naik ke langit. Yastami'una fihi, dan mereka dengar di langit kalamul malaikah, iaitu ucapan-ucapan malaikat, perbualan malaikat, wa ma yuha ilaihim min ilmil ghaib, dan apa-apa yang telah diwahyukan kepada mereka, kepada malaikat daripada ilmu ghaib. Hatta ya'lamuna ma huwa kain min taqaddumul halaki, sehingga mereka mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku min taqaddumi halaki, di antaranya seperti kebinasaan mereka, halakihim, iaitu kebinasaan seseorang itu, iaitu mereka mengetahui tentang kematian seseorang ke atas seseorang yang lain. Wa zufruhum fil aqibah duna kama yas'umun, dan kuasa mereka fil aqibah duna kama yas'umun. Qala az-Zajjaj yastami'una fihi, kata Imam az-Zajjaj, yastami'una fihi, mereka mendengar, alaihi, falyati mustami'uhum bisultanin mubin, maka sekiranya mereka ada yang dapat mendengar kata-kata malaikat di langit ataupun wahyu yang disampaikan kepada melalui malaikat, falyati mustami'uhum, maka bawa datang orang yang mendengar itu bisultanin mubin, iaitu dengan hujah-hujah, bihujjatin wadihah, tusaddiqu istima' mustami'uhum, untuk membenarkan atau menjadi saksi bahawa mereka benar-benar dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Qala Allah Ta'ala, am lahul banatu wa lakumul banun. Am lahum banatu wa lakumul banun,
safahu ahlamuhum haitsu akhtaru lillahi ma yakrahun. Di sini orang-orang musyrikin menisbahkan malaikat itu kepada Allah, anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan bahawa malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Manakala anak lelaki adalah milik mereka. Qaulu ta'ala am lahul banatu walakumul banun. Adakah Allah itu adalah memiliki anak perempuan dan kamu pula memiliki anak laki? Thumma safahu ahlamuhum haitsu aqtaru lillahi ma yakrahun. Allah ini menunjukkan bahawa kebiadaban orang-orang musyrikin, iaitu ahlamuhum, dianggap orang-orang bijak pandai mereka, di mana mereka memilih untuk Allah itu anak-anak perempuan. Ini perkara yang syirik kepada Allah SWT. Di mana mereka tidak suka kepada anak perempuan di zaman jahiliyah, lalu mereka letakkan anak perempuan itu sebagai anak Allah. Wahum hukama 'inda anfusihim. Dan mereka lah yang menentukan penentuan ini dari diri mereka sendiri. Am tas'aluhum ajran. Wahai Muhammad, adakah kamu meminta mereka upah, duit dan sebagainya, ala tabligh wal inzar, iaitu di atas risalah kamu ataupun dakwah kamu dan peringatan kamu kepada mereka? Fahum mim maghramin musqalun. Baik, kalimah mughram ayyaltazima al-insanu ma laysa alaihi, di mana mereka meletakkan sesuatu yang bukan sepatutnya ke atas diri mereka. Ay lazimahun maghram sakil. Maksudnya, adakah Rasulullah SAW yang menyampaikan dakwah kepada orang musyrikin ini mengharapkan sesuatu ataupun upah daripada mereka? Antum fahum min maghrim musqalun. Tetapi orang-orang musyrikin sendiri yang meletakkan ke atas diri mereka suatu bebanan. Fazuhduhum zalika fi itba'ika. Yakni ay lazimahum maghram, iaitu kamu telah mewajibkan ke atas mereka suatu yang beban ataupun bayaran. Fazuhduhum zalika fi itba'ika, sehingga mereka tak dapat ikut kamu. Am indahum ilmul ghaib, am indahumul ghaib, ay al-ghaib sini ialah al-lauhu mahfuz. Maksud, adakah mereka mempunyai ilmu ghaib? Yakni orang-orang kafir, adakah orang-orang kafir itu mempunyai ilmu di lauhul mahfuz? Mereka tahu apa yang ada di lauhul mahfuz. Fahum yaktubun, lalu mereka menulis ma fihi hatta yaqulu la nub'ats, sehingga mereka mencatat dan mereka turun ke bumi dan mereka kata kita semua tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa in bu'ithna lam nu'azzab, wa in bu'ithna lam nu'azzab, dan walau sekiranya kita dibangkitkan semula pun kita tidak akan diazab. Am yuriduna kaida, ataupun mereka hendak membuat tipu daya kepada Rasulullah sebagaimana mereka pernah lakukan kepada Rasulullah. Wa huwa kaiduhum fi darin nidwah, di mana perancangan buruk mereka ketika Rasulullah berada di darun nidwah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil mu'minin radhiyallahu anhum. Mereka pernah membuat tipu daya pada Rasulullah di darin nidwah dan orang mukmin. Falladzina kafaru isyarah ilaihim, iaitu orang-orang kafir itu
au urida bihim kullu man kafara billah. Baik, alladzina kafaru di sini sama ada dituju khas kepada orang-orang kafir ataupun ke seluruh orang-orang kafir ataupun secara umum. Au urida bihim kullu man kafara billahi ta'ala.